Sesungguhnya cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil, mencabut ataupun mengangkat ilmu itu bukanlah menghilangkan hafalan ilmu itu di dada para alim ulama. Bukan kata sebelum ini di dalam dada-dada ulama itu ada ilmu-ilmu khusus, ada ilmu-ilmu tertentu mengikut otoriti, keahlian dan kepakaran ulama tertentu. Bukan kata cara Allah nak ambil ilmu tu, dia bagi ilmu hak dalam dada ulama tu hilang, ilmu hak dalam dada ulama itu luput. Bukan itu cara dia. Tetapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keizinan daripadanya, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini senantiasa memperolehi barakah, rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, tujuan kita berada di dalam masjid ini tiada lain dan tiada bukan untuk sama-sama mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan mencari redha manusia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan dan permohonan kita. Terlebih dahulu mohon laluan, sekiranya di hadapan saya adanya ulama-ulama, tuan-tuan guru, orang-orang alim, ahli-ahli akademik, doktor-doktor dan sebagainya. Saya berada di sini bukanlah yang paling alim dan berilmu di antara tuan-tuan dan puan-puan, tetapi sekadar datang memberikan perkongsian. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengambil iktibar dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Perbicaraan tajuk malam ini peristiwa akhir zaman. Di dalam sebuah hadis, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan sesuai dengan keadaan yang bakal berlaku di akhir zaman. Antaranya ialah diangkatnya
ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubki 'alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu." Inna Allah la yaqbidul ilma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sesekali tidak akan mencabut ataupun mengangkat ilmu intiza'an yantazi'uhu minal ibad, dengan sekali cabutan daripada makhluk ataupun hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi cara Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengangkat ataupun mencabut sesuatu ilmu itu ialah dengan diwafatkan ataupun dimatikan ulama, hatta idza lam yubki 'alimun, sehinggalah bumi ini tidak tersisa ketinggalan walaupun cuma seorang alim, hatta ittakhadhan nasa ru'usan juhala, sehingga manusia pada ketika itu merujuk hal-hal tentang ilmu dan keagamaan daripada golongan-golongan yang bodoh dari kalangan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, dan sekiranya mereka ditanya, maka orang-orang yang bodoh ini akan memberikan fatwa, yang mana fatwa-fatwa ini fadallu wa adallu, bukan sahaja menyesatkan mereka tetapi menyesatkan manusia yang lain. Di dalam hadis ini telah disyarahkan oleh imam besar iaitu Al-Imam Nawawi. Dalam hadis ini Imam Nawawi mensyarahkan sesungguhnya cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil, mencabut ataupun mengangkat ilmu itu bukanlah menghilangkan hafalan ilmu itu di dada para alim ulama. Bukan kata sebelum ini di dalam dada-dada ulama itu ada ilmu-ilmu khusus, ada ilmu-ilmu tertentu mengikut otoriti, keahlian dan kepakaran ulama tertentu. Bukan kata cara Allah nak ambil ilmu tu, dia bagi ilmu hak dalam dada ulama tu hilang, ilmu hak dalam dada ulama itu luput. Bukan itu cara dia. Tetapi Imam Nawawi menyebut dan mengatakan dengan Allah mewafatkan atau mematikan ulama tersebut. Bila seseorang alim itu meninggal, bila seseorang ulama itu meninggal, maka ilmu-ilmu yang berada dengan ulama, sama ada dalam hafalan dia ataupun dalam kitab-kitab karangan dia, akan pergi dan hilang bersama pemergian ulama tersebut. Ada juga di kalangan orang-orang awam biasa bertanyakan antara dua golongan ulama yang hilang, iaitu satu golongan jenis ulama yang dia ni hanya mengajarkan ilmunya tetapi tidak mengarang kitab. Jenis ulama yang kedua, di samping dia mengajar dan menyebarkan ilmu dia, dia juga mengarang kitab. Dari sudut ulama yang pertama mungkin benar kata dia, kalau ulama tu meninggal, ulama tu mati, ilmu tu akan pi dengan dia sebab dia tak karang kitab, tak tinggal ilmu. Tapi bagaimana kita nak mengatakan hal demikian bagi ulama yang meninggalkan kitab? Kalau dia pi sekalipun, ilmu dia dalam bentuk kitab yang dikarang tu masih ada. Di sini kita perlu perhati dan memperhalusi
Berapa banyak ulama-ulama yang dah pergi sebelum ini telah meninggalkan kita dengan meninggalkan kitab benar. Tetapi tanpa pemahaman yang sebenar, mengikut kitab yang dikarang oleh ulama tersebut, kalau kita tak belajar, apa akan jadi menerusi bacaan ilmu pada kitab tadi? Mungkin kita boleh baca kitab, tetapi ibarat sebenar yang ingin dimaksudkan oleh ulama kita terkeliru dan tersasar kalau kita tak benar-benar belajar kitab tersebut. Atau pemahaman yang sebenar yang dikehendaki oleh Tuan punya kitab, kalau kita tak belajar kitab, mungkin kita memaksakan mengandai-andai sendiri ibarat dan pandangan daripada kita, yang juga boleh menyesatkan diri kita dan orang lain. Ini adalah perkara yang serius yang perlu diperhatikan. Sebab itulah dalam agama kita, tingkatan atau level ulama ini berada pada satu kedudukan yang special, satu kedudukan yang istimewa, bukan sahaja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di sisi agama Islam itu sendiri. Kerana orang-orang alim yang berada di dalam lingkungan masyarakat inilah yang akan mendakwahkan manusia agar kejahilan dan kebodohan itu terlepas daripada mereka, mengenalkan diri mereka kepada Allah dari sudut tauhid dan akidah, mempraktikalkan dan mengamalkan syariat dari sudut syariat dan juga pelaksanaan hukum hakam Islam itu sendiri. Bahkan kalau malam ini kita berkongsi satu perkara yang mana di dalam hadis ini Allah menyebutkan akan tinggal golongan-golongan yang jahil, golongan-golongan yang bodoh. Tapi di suatu masa bila dipersoalkan kepada mereka, dipertanyakan kepada mereka tentang sesuatu hal yang membabit dan melibatkan agama, mereka juga berani-berani nak mengeluarkan fatwa, memberikan pandangan dan pendapat mereka. Tetapi akibat kekurangan ilmu atas kejahilan dan kebodohan sendiri yang menyebabkan mereka ini tersesat, dan pandangan-pandangan mereka juga boleh menyesatkan orang lain. Hal ini kita perlu perhatikan bakal berlaku bila tibanya akhir zaman, bila tak tersisa lagi manusia yang benar-benar alim itu akan diwafatkan oleh Allah, akan muncullah golongan-golongan sebegini. Jadi atas dasar itu, apa yang patut kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan? Saya mengajak tuan-tuan, saya mengajak puan-puan memerhatikan dua ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merujuk surah Al-Baqarah 151 dan Al-Baqarah 152, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun." Baqarah 151 152. Kalau kita memerhatikan permulaan ayat ini, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami telah mengutuskan kamu, wahai Muhammad, kepada kalian, yaitu kepada umat sekaliannya, rasulan minkum, seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Kalau kita benar-benar memerhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi penjelasan dan penegasan yang begitu baik. Di antara salah satu nikmat, anugerah, pemberian
yang paling besar dan paling tinggi oleh Allah kepada umat manusia ialah nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah haruslah memperbanyakkan rasa syukur atas nikmat terutusnya junjungan besar sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Dari mana Rasulullah ini datang? Rasulan minkum, yaitu seorang rasul daripada kalangan kamu sendiri. Allah menegaskan bahawa Rasul itu daripada kalangan manusia. Allah sesekali tidak pernah menyulitkan, Allah tidak pernah menyusahkan dan membebankan manusia dengan melantik utusannya yang namanya Nabi dan Rasul daripada golongan malaikat. Allah tidak pernah membebankan manusia dengan melantik Nabi dan Rasul daripada golongan jin. Allah tidak pernah membebankan manusia dengan melantik Nabi dan Rasul daripada kalangan makhluk-makhluknya yang berlainan jenis. Allah menjadikan Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia sama seperti kita. Ini adalah untuk memudahkan urusan dakwah, urusan penyebaran Islam, urusan komunikasi dan perhubungan sesama manusia. Walaupun kita melihat dengan jelas contoh dialog-dialog yang dibentangkan di dalam Al-Quran antara bentuk perlawanan dan penolakan umat terdahulu terhadap Nabi dan Rasul mereka. Bila datang Nabi dan Rasul daripada kalangan mereka sendiri, mereka mengejek, mereka merendah-rendahkan Nabi dan Rasul tersebut. Kalaulah benar Tuhan nak melantik seorang Nabi dan Rasul bukanlah daripada orang yang sama kampung dengan kita. Tak boleh sama kampung konon-kononnya. Ini adalah alasan untuk menolak dakwah dan menolak dakwah Nabi dan Rasul tersebut. Tak boleh konon-kononnya daripada kalangan manusia yang sama seperti kita. Ini juga adalah dalih dan alasan untuk menolak dakwah Nabi dan Rasul tersebut. Bahkan mereka nak beranggapan kalaulah benar Allah nak mengutuskan Nabi dan Rasul, ada baiknya dari kalangan malaikat. Oh, nak yang daripada hebat-hebat. Tak mau daripada kalangan manusia. Kalau tetap melawan, kalau tetap menolak, golongan mana sekalipun pasti akan ditentang dan ditolak. Kerana urusan dakwah adalah persoalan yang sama. Sama ada Nabi dari kalangan manusia, Nabi daripada kalangan makhluk Allah yang lain. Bila kita memerhatikan kalimah Rasulan minkum, Nabi dengan kita banyak mempunyai persamaan, tuan-tuan dan puan-puan. Dari sudut umum, Nabi itu manusia, kita juga manusia. Cuma yang membezakan Nabi ataupun Rasul dengan kita, dua benda yang paling core, dua benda yang paling besar. Pertama ialah pangkat dan level. Sebab penganugerahan seorang utusan, dia Nabi ke, dia Rasul ke, adalah pilihan daripada Allah. Allah yang pilih. Bukan manusia boleh meminta jawatan Nabi dan Rasul. Contohnya, contoh sahaja, bila mari akhir zaman macam zaman kita ni, dah kehabisan Nabi dan Rasul, dan kita telah mengiktiraf di dalam agama Nabi dan Rasul yang terakhir ialah Nabi Muhammad. Tak akan ada lagi Nabi dan Rasul sampailah ke hari kiamat. Tiba-tiba bila kita melihat kerosakan dalam masyarakat, kebejatan dari sudut sosial, haru birunya hukum hakam dalam agama atas dasar nak mengambil berat soal agama,
kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, lantiklah aku jadi Nabi, lantiklah aku jadi Rasul, biar aku berdakwah. Teruk sangat dah manusia zaman sekarang. Boleh doa lagu tu kau nak minta jadi Nabi, boleh minta, boleh apply kau nak jadi Rasul. Tidak, Allah yang pilih. Dan jika juga jawatan Nabi dan Rasul bukan boleh didakwa-dakwi, bukan diboleh buat klaim lagu tu, klaim lagu ni. Benda ni berlaku tuan-tuan. Ramai yang klaim, oh ya, ada lagi tak Nabi? Ada. Siapa? Akulah Nabi. Ada lagi tak Rasul? Ada. Akulah Rasul. Selepas Muhammad tu tak ada dah. Tapi hak zaman lah ni ada lagi, akulah Rasul tu. Bukan kata ada orang klaim jadi Nabi, bukan kata ada orang klaim jadi Rasul. Bahkan ada yang klaim jadi Imam Mahdi, ada yang klaim jadi wali tu, jadi wali ni. Lebih jauh, ada yang klaim mengaku jadi Tuhan sekalipun tuan-tuan. Dalam sejarah, bila saya kumpulkan fakta dan maklumat, dari dulu sampai ke hari ini ada lebih kurang 15 individu yang pernah mengaku jadi Tuhan. Termasuk di dalam individu yang mengaku Tuhan tu ada seorang perempuan, seorang wanita. Kalau hak lelaki tu okey lagi lah, bukan kata okey dari sudut pengakuan tu. Perempuan pun nak klaim mengaku dia Tuhan. Yang jadi Masya Allahnya pengikut tu bukan seorang dua, beribu di belakang dia. Macam mana dia boleh berfikir seorang manusia yang sama macam dia dakwa Tuhan, dia nak jadi follower, dia nak jadi pengikut. Sedangkan Tuhan hak dia berasa yang dia ikut tu, kalau lapar kena makan juga, kalau dahaga kena minum juga, beli kereta pun pakai loan bank juga, kalau sakit pun buat approach dia punya apa tu, hospital medical check up lah apa ke, sama macam kita. Kalau kena langgak lori pun meraung-raung, doktor nak belah pun kena belah juga. Tuhan ke lagu tu? Cuba pakai akal kita. Baik, dari sudut yang kedua, beza kita dengan Rasulullah ialah sifat maksum, iaitu sifat terpelihara dan terjaganya Rasulullah daripada sebarang dosa, dahulu, kini dan selama-lamanya. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan. Sekiranya Rasulullah melakukan kesalahan dan kesilapan, mereka mendapat teguran langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak demikian. Kita ni kalau buat dosa kecil, dosa besar, dosa tetap akan dikira dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat maksum. Ini adalah dua benda yang paling jelas ketara. Walaupun Rasul itu manusia macam kita, mereka ada pangkat itu, mereka ada sifat maksum itu. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan dua benda tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, kadang-kala Allah menggunakan lafaz bashar, kadang-kadang Allah menggunakan lafaz al-insan. Bashar banyak merujuk kepada sifat fisiologi seorang manusia. Kalau rajin baca surah Al-Kahfi, ayat yang terakhir 110. Qul innama ana basharum mislukum annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قل إنما أنا بشر مثلكم. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia. Dari sudut humanity, kemanusiaan Rasulullah, fisiologi dia sama seperti kamu. Yang membezakan yuha ilayya, aku ini diberikan wahyu oleh Allah, tu ya. Dari sudut ini sebagai manusia macam ni. Bila Nabi itu manusia, Rasul itu manusia, kita pun manusia. Tetapi persamaan kita sama. Kepala duk alik atas, kaki duk alik bawah.
Nabi pun kepala di atas, kaki di bawah. Nabi ada dua tangan, kita pun ada dua tangan. Nabi ada dua telinga, kita pun dua telinga. Nabi dua mata, pun dua mata. Sudut fisiologi bashar. Tetapi kita tidak boleh nak mengubah-ubah apa yang ditentukan oleh Allah dari sudut fisiologi, walaupun umum tu sama. Contoh, kalau kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi, dalam tu diceritakan ciri-ciri dan sifat-sifat fizik Nabi Muhammad. Antaranya, ketinggian Nabi Muhammad digambarkan tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah, sedang-sedang. Allah buat kita terlampau tinggi. Nabi tak tinggi, tak rendah. Aku tinggi sangat. Jadi kita nak kita bagi macam Nabi, boleh ke tak boleh? Dah Allah buat kita terlampau tinggi, biarlah tinggi macam tu. Kalau kita ni kereta, tak apa nak bagi lower, potong spring. Orang nak bagi lower, agak-agak kena potong apa? Doktor kena potong agak-agak kaki saya. Awak hang kena kencing manis ke? Kencing manis tak ada, tapi nak bagi lower, tak tinggi, tak ada. Saya tinggi sangat, nak ikut macam Nabi. Tak perlu. Digambarkan rambut Rasulullah tidak kerinting, tidak lurus, bergelombang. Kita pula kerinting, afro, macam eliket. Oh, sudah. Nak bagi macam Nabi, tak jadi. Rebonding sekali lagi, tak jadi juga. Biarlah, dah kerinting-kerinting lah. Nabi digambarkan tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih. Kita pula legam. Allah, legam pula. Nak jadi macam Nabi, tak hitam, ku putih, putih tak jadi juga. Sebab apa tuan-tuan? Yang ni tak perlu ubah. Allah dah mentakdirkan demikian, terima dengan redha. Sebab apa tuan nak ubah? Benda ni tak melibatkan dosa dan pahala pun. Secara umum sama hak macam sebut tu, kepala dua telinga. Tapi hak lain tu dah Allah tentukan. Dia tak melibatkan dosa pahala. Bukan kata orang kurus confirm masuk syurga, gemuk pi neraka, tak. Bukan kata putih pi syurga, orang hitam pi neraka, tidak. Bukan kata rambut lurus ke syurga, tidak. Bukan kata tinggi pi syurga, tidak. Itu bukan melibatkan dosa dan pahala. Yang tu terimalah. Ni dari sudut apa dia? Bashar. Bahkan surah Al-Fussilat ayat 6 pun mengungkapkan kalimah yang sama. Qul innama ana basyarum mislukum. Innama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Sama. Qul innama ana basyarum mislukum. Yang kedua dari sudut insan. Quran sebut kalimah insan. Bila insan, dari sudut ini dia menjadi makhluk yang becoming. Apa dia becoming? Makhluk yang diberi pilihan. Inilah yang kita nak tiru Nabi dari sudut al-insan. Sebab al-insan inilah manusia diamanahkan dan ditugaskan menjadi seorang khalifah. Bila dia menjadi makhluk yang becoming. Dari sudut ini kita nak ikut Nabi. Ya, contoh. Dari sudut insan, dia masih ada persamaan dengan Nabi. Sebagai seorang manusia, Nabi, Rasul, maksum. Tapi kalau lapar, Rasul juga perlu makan. Kalau Nabi itu dahaga, beliau juga perlu minum. Kalau Nabi letih, dia juga perlu rehat. Kalau Nabi mengantuk, dia juga perlu tidur. Nabi juga, dia nakkan anak dan keturunan, tak jadi lagu tu. Nabi juga perlu berkahwin. Ada isteri, barulah dia dapat anak, cucu dan zuriat, keturunan dia. Dalam sejarah peperangan, Nabi Muhammad juga patah. Nabi Muhammad juga pernah luka. Nabi Muhammad juga pernah jatuh lubang.
Nabi Muhammad pernah patah gigi, sama seperti manusia yang lain. Tetapi yang nak ditiru dari sudut syariat ialah kepribadian itu. Hak tu sama macam kita. Yang jadi tak samanya, sama apa dia? Nabi lapar nak makan, kita lapar nak makan. Hak nak suruh tirunya cara makan Nabi tu. Yang jadi berbeza, Nabi makan sepinggan, kita lantak 14 pinggan. Tu je. Nabi minum 1 gelas, kita 12 jam. Nabi tidur mengiring ke kanan, kita bukan saja ke kanan, kiri pun mengiring, kuat lentang pun kita, tenganga pun kita. Bukan kita, saya seorang tu tuan-tuan dah. Maksudnya hak nak suruh ikut Nabi diam di sini. Hak Nabi mengantuk bila dia tidur, lagu mana dia tidur, ikut dia. Hak Nabi makan, tak lapar, lagu mana Nabi makan, ikut Nabi. Hak Nabi minum, lagu mana time dahaga, ikut Nabi. Dalam muamalat, Nabi bermuamalat macam mana, ikut Nabi. Yang tu yang Islam suruh tiru. Dari sudut rasa tadi, kita tetap sama. Baik. Antara tugas terbesar diutuskan Rasulullah, apa dia tuan-tuan? Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum, yaitu untuk membacakan ayat-ayat kami yang jelas kepada kamu. Yang dimaksudkan ayat-ayat di sini adalah merujuk firman Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang pernah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Al-Quran. Kita kena yakin, kita kena beriman yang Al-Quran pernah turun pada Nabi. Sebagaimana kita kena yakin dan beriman adanya 4 buah kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum ini. Contoh, dalam akidah kita kena percaya dan beriman Taurat pernah turun pada Nabi Musa, Zabur pernah Daud, Injil pernah turun pada Nabi Isa, dan Al-Quran pernah turun pada Nabi Muhammad. Walaupun dalam Al-Quran dijelaskan hampir 25 Rasul, nama-namanya disebutkan oleh Allah, tetapi tidak semua Rasul ini menerima kitab. Daripada 25 yang Allah jelas, hanya 4 Rasul ni saja yang menerima kitab, Musa, Daud, Isa dan Muhammad. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan ada 4 buah suhuf yang pernah turun. 1 untuk Nabi Adam, 2 untuk Nabi Syis, 3 untuk Nabi Idris, 4 untuk Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Suhuf ini berupa lembaran-lembaran panduan hukum-hukum syariat yang jauh lebih kecil dan nipis daripada kitab-kitab itu sendiri. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membacakan apa tuan-tuan? Ayat-ayat kami, firman-firman kami. Baik, lihat di sini. Bila kita melangkau sejarah ke belakang, zaman awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi dan rasul. Bagaimanakah keadaan, condition penduduk di Mekah pada masa itu? Mereka adalah satu umat yang digelar sebagai umat jahiliyah. Waktu Isyak, kita berhenti dulu.
آت سيدنا محمد وابعثه مقاما. Okey, kita bersambung. Pada zaman awal terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang bakal dibimbing dan didakwahkan oleh Rasulullah adalah satu umat yang terkenal dengan sifat jahiliyah mereka. Apa makna jahiliyah? Mereka bergelumbang dalam kehidupan penuh dengan kejahilan. Perzinaan adalah satu perkara biasa. Minum arak adalah perkara biasa. Menyembelih bukan atas nama Allah perkara biasa. Mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup perkara biasa. Berperang atas perkara-perkara yang remeh adalah perkara biasa. Terlibat dengan dongeng, tahyul dan khurafat juga adalah perkara biasa. Mereka adalah satu umat yang diistilahkan di dalam Al-Quran sebagai umat ummiyah. Umat yang buta huruf, yang tak reti membaca, yang tak reti menulis. Walaupun ada golongan minoriti yang reti membaca dan menulis, tetapi umat itu diistilahkan oleh Al-Quran umat ummiyah. Tetapi yang jadi peliknya tuan-tuan, perhatikan, diutusnya seorang Nabi dan Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad juga disifatkan dengan sifat ummi. An-Nabiyyal Ummiyah. Nabi hak nak pi hadap mereka, Nabi yang nak pi dakwah dan menceritakan tentang kesempurnaan agama juga tak reti membaca dan tak reti menulis. Ini adalah satu, kita kata, anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hikmah yang sukar untuk kita fikir. Kalau hari ini berlaku benda yang sama, di mana logik dia? Sebagai satu contoh, kita diarahkan untuk mengenal pasti satu umat, satu kaum yang mempunyai sifat demikian. Mungkin ada di tengah-tengah atau di ceruk hutan satu kumpulan manusia yang tak tahu apa. Mereka ni tak reti baca, mereka ni tak reti menulis. Tugas kita nak pi masuk tempat depa biar depa reti baca dan reti tulis. Agak-agak jenis guru macam mana kita nak hantar masuk dalam hutan tu? Nah, agak-agak jenis guru macam mana? Mereka tak reti baca, tak reti tulis. Mungkin kita hantar guru yang terbaik. Kehebatan dia, keahlian dia, otoriti dia, duduk 3 bulan, geng-geng ni confirm boleh baca, geng-geng ni confirm boleh tulis. Guru yang berpengalaman, confirm guru tu reti baca, reti tulis. Jadi untuk kes umat ummiyah, tiba-tiba Nabi pun tak reti baca, tak reti tulis. Agak-agak nak jadi lagu mana ni? Tapi itulah hakikat dia. Itulah sifat yang digambarkan oleh Allah, An-Nabiyyal Ummiyah. Nabi Muhammad tak reti membaca dan tak reti menulis. Bahkan ditegaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Kamu wahai Muhammad bukanlah sebelum ini pernah membaca Al-Quran ataupun membaca mana-mana kitab sebelum ini. Wala takhutuhu biyaminik, dan kamu tidak pernah menuliskan sesuatu buku, kitab atau tulisan dengan tangan kanan kamu. Idzal lartabul mubtilun. Sungguh ragu-ragulah orang yang mengingkari kamu, yang mengatakan sebenarnya kamu pandai membaca dan menulis. Ini adalah satu ayat yang menjadi dalil dan hujah bahawa Nabi Muhammad ini diajarkan ilmunya secara terus dan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nabi tak pernah membaca mana-mana tulisan atau kitab sebelum ni. Nabi tak pernah menulis tulisan ataupun kitab sebelum ni. Sebab Nabi tak pandai membaca dan menulis. Ini adalah sebenarnya clue yang paling besar dan penting untuk menolak hujah-hujah daripada musuh Islam, terutama musuh-musuh yang menghujung racun-racun mereka terhadap Nabi Muhammad, yang mengatakan sebenarnya Nabi Muhammad ni pandai baca, pandai tulis. Kerana Nabi Muhammad pandai membaca, dia pernah membaca kitab-kitab sebelum ni, buku-buku sebelum ni, manuskrip-manuskrip sebelum ni. Jadi Muhammad ini ambil ilmu daripada sana, cedok daripada sana, duplicate daripada sana, copy paste daripada sana untuk menghasilkan kitab yang didakwa kononnya daripada Tuhan dinamakan Al-Quran. Adakah benar Nabi pandai membaca? Kalau kita menelusuri sejarah kehidupan Nabi, penuh pemaknaan untuk menolak dan menepis hujah-hujah sembrono dan penuh kejahilan tadi. Sebagai contoh, Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibu dia sewaktu bapa dia Abdullah meninggal dunia. Nabi tak pernah mengenali bapaknya yang bernama Abdullah. Bila lahir saja, Nabi adalah anak yatim. Satu hujah yang paling besar, Nabi Muhammad tidak pernah belajar, tak sempat pun belajar dengan bapak dia membaca atau menulis. Sebab bapak dah meninggal. Nak kata Nabi Muhammad belajar dengan ibu dia, Aminah yang mengajar Nabi baca, Aminah yang mengajar Nabi tulis. Sejak kecil lagi Nabi sudah dipindahkan di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi duduk dengan ibu susuan dia Halimatus Sa'diyah, bukan duduk dengan Aminah. Perkampungan Bani Sa'ad adalah perkampungan Arab Badui. Lagi tak reti baca, lagi tak reti menulis, lagi tak boleh nak kata Halimah dengan suami dia ajak Muhammad baca, Halimah dengan suami dia ajak Muhammad menulis. Lagi tak masuk akal. Nabi dikembalikan semula akibat bimbang dengan keselamatan Nabi Muhammad ekoran peristiwa pembelahan kali pertama. Duduk sekejap, hantar balik. Lepas tu ibu dia meninggal. Umur Nabi Muhammad 6 tahun. 6 tahun. Bila meninggal ibu, Nabi dipelihara oleh datuk dia Abdul Muttalib. Umur 6 tahun. Waktu duduk dengan datuk ni, ramai juga ada orang buat pertanyaan. Memang pertanyaan ni tak pernah saya fikirkan, tapi mereka mungkin terfikir. Ustaz, sebenarnya waktu tok dia Abdul Muttalib jaga Nabi tu, apa jawatan tok dia? Oh, jawatan tok dia ketua kota Mekah pada masa tu. Jadi kalau tok dia wali kota Mekah, orang besar, agak-agak kalau jawatan tok dia tu duduk pada pemimpin hari ni, bagaimana jawatan dia tu? Oh, Salih nak fikirlah, kalau wali kota Mekah hari ni tu kira orang besar-besar lah. Pangkat tu mungkin besar-besar lah, hidup mungkin mewah lah. Kalau demikian, dah tahu cucu dia yang nama Muhammad tak reti, pasal apa dia tak upah guru-guru yang hebat bagi cucu dia ni pandai baca nulis? Kenapa tak ubah guru-guru tuition hebat? Muhammad ni tak reti baca, tak reti tulis. Tak boleh ni jadi ni cucu aku macam ni. Cari guru tuition, cari guru hebat. Ajak Muhammad biar cucu aku jadi pandai. Kenapa Abdul Muttalib tak buat macam tu? Tanya saya pula. Manalah saya tahu. Tapi mereka terfikir sebab kedudukan tu. Kalau kata tok dia tu orang biasa, lain cerita. Tapi adakah tu pernah berlaku dalam sejarah? Tok dia hantar Nabi kepada mana-mana guru? Tidak. Dituitionkan oleh mana-mana guru? Tidak. 2 tahun saja, 8 tahun tok dia meninggal. Duduk dengan bapa saudara Abu Talib. Dalam sejarah Nabi duduk dengan Abu Talib. Abu Talib ialah keluarga yang sederhana, bukan keluarga kaya mana pun.
Yang kita tahu bila duduk dengan Abdul Muttalib, Nabi banyak menguruskan pembantu urusan rumah tangga Abu Talib, keluar berniaga bersama Abu Talib. Tak ada sejarah Nabi belajar. Jadi sampailah Nabi menerima wahyu, itulah kehidupan Nabi. Tak boleh orang nak torture, tak boleh orang nak tuduh, tak boleh orang nak hujung. Nabi ini pernah belajar membaca ataupun menulis. Sebab itu dalam Gua Hira, pertama kali Jibril mendatangi Rasulullah, dia suruh apa? Iqra, bacalah. Apa jawapan Nabi? Ma ana biqari'in, aku tak pandai membaca. Ada lagi orang tanya pula, Ustaz, waktu Jibril peluk Nabi suruh baca tu, suruh baca saja ke tunjuk tulisan? Suruh baca saja ke? Baca. Ataupun tunjuk dulu sesuatu tulisan, baca benda ni. Mana? Suruh baca saja ke tunjuk tulisan, suruh baca? Oh, kenapa tanya lagu tu? Dia kata kalau suruh baca saja, bukan kata orang tak reti baca. Orang reti baca pun tak boleh baca. Macam saya reti baca, reti menulis. Mari dalam gelap orang peluk, bacalah. Aku reti baca, tapi dah hang kata bacalah, aku nak baca apa? Oh, dia fikir lagi sampai tahap tu. Betul juga kan? Dah peluk, kita reti baca. Kecuali dia kata Quran A'udzu birabbin nas, boleh kata lagu tu. Ni baca, tak tahu nak baca apa. Ataupun Rasulullah ditunjukkan sesuatu tulisan tapi Nabi tak tahu. Wallahu a'lam. Saya tak boleh nak jawab. Tapi ini adalah isyarat apa? Ini dah isyarat. Ilmu adalah sumber pengetahuan yang paling penting, paling asas dalam agama. Baik. Bila kita melihat kepada konteks ini, wahyu Al-Quran ini turun pada Nabi. Wahyu Quran turun pada Nabi. Inilah yang disebut, apa dia ni? Ayat qauliyah. Ayat qauliyah bermakna ayat-ayat Al-Quran yang difirmankan kepada Nabi dan diwajibkan untuk Rasulullah mentablirkan, menyampaikan keseluruhan ayat ini. Jangan sesekali orang Islam yang beriman letak dalam kepala dan otak kita Nabi menyembunyikan walau satu huruf Al-Quran, jangan. Oh, semua Nabi dah sampaikan tapi satu huruf Nabi sembunyikan. Jangan sekali-kali letak dalam kepala. Jangan letak dalam kepala mengatakan dalam banyak-banyak surah ada satu surah yang disembunyikan oleh Nabi dia tak sampaikan. Jangan. Dalam banyak-banyak ayat semua disampaikan oleh Nabi Muhammad kecuali ada satu ayat yang baginda sembunyikan. Jangan. Quran iaitu ayat kauniyah. Kauliyah, ayat-ayat Al-Quran bacaan itu. Kauniyah adalah alam semesta. Yang ini juga perlu dibaca oleh manusia. Yang ini menjurus kepada kaedah pemikiran yang ditentukan oleh Allah. Contoh, bukankah tuan-tuan membaca ayat-ayat tertentu di belakang dia ada kalimah-kalimah seperti ini. Habis ayat sekerat, afala tubsirun. Baca ayat sekerat, afala tasma'un. Baca ayat sekerat, afala tatafakkarun. Baca ayat sekerat, afala tatadabbarun. Ini semua mengarahkan supaya manusia berfikir dengan kejadian-kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat kontekstual. Ayat-ayat yang bersifat qauliyah itu ayat-ayat konteks. Ini kontekstual. Baik, kontekstual perlu diperhalusi. Kita kena kaji, kita kena cari, kita kena analisis. Sebagai contoh, dalam Al-Quran disebutkan kalimah bulan, matahari, bintang, daratan, lautan, sungai, tanaman, haiwan, pokok, semua ada dalam Quran. Ini konteks. Tetapi anda sesekali tidak akan pernah mengenali dan mengetahui secara realiti apa yang Quran sebut
sebelum anda bingkas bangun menutup Al-Quran mencari realitinya di luar. Untuk memahami dengan lebih mudah, contoh, kita baca Quran. Dalam Quran ni kita jumpa matahari. Oh, Allah sebut matahari. Adakah kita benar-benar boleh mengenali matahari secara realiti selagi mana kita masih duduk bersila depan Quran? Kenal tak? Matahari hak Quran sebut ni. Nak kenal matahari Quran sebut, tutup Quran, bangun, keluar rumah, tengok matahari. Hak Quran sebut tadi. Selagi duduk bersila depan Quran, duduk main agak-agak matahari. Apa benda matahari ni? Matahari ni leper kot. Matahari ni color biru kot. Duk main lagu tu sampai bila tak selesai. Allah sebut bintang. Tak kenal bintang. Tutup Quran, bangun, pi cari bintang. Cari laut. Tutup Quran, pi cari pokok ni. Tutup Quran, pi cari binatang ni. Tu yang Quran suruh pasal ilmu. Ilmu tu bukan sekadar tahu, tetapi menghadapi realiti. Hadap benda tu. Bukan sahaja dia jadi teori, tapi dia dipraktikalkan sekaligus. Itu yang agama nak daripada kita. Yang kedua sifat dia, wa yuzakkikum. Yatlu alaikum ayatina wa dia berupaya untuk menyucikan dan membersihkan kamu. Nak bersih daripada apa? Nak suci daripada apa? Nak suci dan bersihkan kita daripada akhlak-akhlak yang rendah, jiwa-jiwa yang kotor, sifat-sifat jahiliah. Nak mengalihkan kita daripada kegelapan, kejahilan dan kebodohan kepada cahaya kebenaran. Sifat ilmu itu mestilah ada penisbahan dengan Allah dan berupaya untuk menyucikan kamu. Itu sifat ilmu. Kita keluar sikit daripada tajuk. Ramai orang di luar sana yang kadang-kadang tak faham, kadang-kadang keliru dan tersilap beza antara ilmu dan maklumat. Ada yang menganggap ilmu dan maklumat tu sama je Ustaz. Maklumat ke dia, ilmu ke dia, informasi ke dia, pengetahuan, benda yang sama. Sorry, no. Ilmu tu lain, maklumat itu lain. Kalau kita tengok sisi maklumat, maklumat ini dia tidak sistematik. Maklumat dia tidak ada prinsip-prinsip asas. Dia tidak ada manhaj yang kita sebut metodologi, dia tidak ada disiplin tertentu dan dia tidak ada kaedah tertentu. Tetapi ilmu itu ada sistematik dia. Ilmu itu ada prinsip asas dia. Ilmu itu ada disiplin-disiplin dia. Ilmu itu ada manhaj dia, metodologi dia, kaedah dia, sumber pengambilan dia. Sebab itulah hari ini kita sebut sistem IT, information technology, sebagai teknologi maklumat. Kita tak menamakan dia teknologi ilmu. Pasal apa kita tak menamakan dia teknologi ilmu? Kerana dia berasaskan perkomputeran, dia berasaskan internet, berasaskan laju tu laju ni. Kalau kita kata apa yang ada di dalam komputer, tab ataupun itu adalah ilmu, maka boleh dikatakan komputer jauh lebih berilmu daripada seorang manusia. Sebab dalam komputer macam-macam ada. Kita macam-macam tak ada. Lebih-lebih lagi tanya Pakcik Google. Cuba tanya Pakcik Google, apa Pakcik Google tak boleh jawab? Buka Pakcik Google, apa makna ni? Roof. Bukan kata satu artikel keluar. Dia lebih berilmu, dia lebih alim daripada manusia. Bahkan dia sendiri dijadikan manusia, manusia tu jauh ketinggalan ilmu dengan komputer tadi. Sebab tu dia hanya dikenali sebagai teknologi maklumat. Sebab maklumat terlampau banyak yang kita istilahkan sebagai information overdose. Limpahan, kepelbagaian, keragaman maklumat ini, maka setiap maklumat itu perlu dipilih, disaring, difilter.
untuk mencari di antara sekian banyak maklumat yang overdose tadi, mana yang benar-benar sahih, mana yang keliru, mana yang tak betul, mana yang tak sahih. Itu maklumat. Sebab itulah kita main Instagram ke, kita main FB ke, kita main WhatsApp ke, kadang-kadang datang satu-satu gambar, datang satu-satu berita, datang satu-satu viral, jangan confirm dah tu benar. Kadang-kadang kita tak tahu lagi benda tu benar, oh berasa yakin dah, kita pula pergi sebar kat orang lain. Kadang-kadang hak kita sebar tu ternyata silap, hak kita sebar tu ternyata salah, hak kita sebar tu ternyata fitnah. Dia boleh membawa kepada dosa. Jadi perlu perhatian tentang hal ni. Dia berbeza dengan ilmu. Baik, sifat ilmu yang benar-benar dapat dilihat dengan jelas, kunci dia pada ayat tadi. Pertama, yaslu alaihim ayatina. Mesti ada penisbahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa ilmu kena ada nisbah dengan Allah. Wahyu pertama mengisyaratkan ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, carilah, galilah, kajilah, analisislah, buatlah apa pun dengan nama Tuhanmu. Ilmu itu sama sekali tak boleh dipisahkan dengan Tuhan punya pemilik sebenar bagi ilmu, Allah. Kita belajar ilmu apa pun mesti balik kepada Tuhan dia, Allah. Ilmu tu milik Allah, hanya dipinjamkan sementara untuk kita kaji apa pun biar ada itu kena ingat. Yang kedua sifat dia tadi, wa yuzakkikum, membersihkan kamu. Dua ni penting sifat ilmu, bersihkan kita. Dari sudut zahir, pembersihan tadi, jahil jadi pandai, bodoh jadi reti. Dari sudut batin dia akan mengikis sifat-sifat sombong. Makin banyak kita belajar ilmu menyebabkan batin kita rendah diri. Makin banyak belajar ilmu menyebabkan kita tak sombong dengan orang lain, menghargai ilmu orang lain, menghormati pandangan dan pendapat orang lain. Cuba tuan-tuan perhatikan, di mana nilai yang orang kata dia banyak ilmu, dia banyak belajar ilmu, value tadi. Apa value tadi? Bagaimana mungkin secara logik dan rasional seseorang yang dikatakan banyak ilmu tetapi dia makin jauh dengan Allah. Dia kata dia banyak ilmu, dia makin tak kenal Allah. Dia belajar banyak ilmu, dia makin sombong dengan orang lain. Dia belajar banyak ilmu, dia suka merendah-rendahkan orang lain. Dia belajar banyak ilmu, dia suka meremeh-remehkan dan menjatuhkan orang lain. Ilmu yang disebutkan yang dimiliki oleh dia, di mana value dia, nilai dia untuk dua tadi, sesuai atau tidak? Sebenarnya apakah yang berada dengan dia? Sebab ditegaskan oleh Allah dengan jelas, ilmu ni dia balik pada Tuhan dia, balik pada Allah. Orang tu akan makin dekat, makin takut pada Allah. Yang kedua, dia tak sombong, dia tak bertiba-tiba dia kata dia ada ilmu, berlaku sebaliknya. Di mana nilai dan value ilmu yang didakwa? Boleh faham tak maksud saya? Orang menganggap itu ilmu, tapi di mana value dia? Sini value dia. Sebab apa ini value dia? Cuba lihat. Umat yang ummiyah, buta huruf tadi, diutuskan Nabi bersifat buta huruf. Bila mereka ambil Islam daripada Nabi, apa yang jadi pada mereka? Mereka tukar terus pattern jahiliyah menjadi umat yang berilmu. Perangai-perangai jahiliyah menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang takutkan Allah, manusia yang menempati syariat dalam hidup. Yang Quran labelkan radhiyallahu anhum wa radu'ah. Allah redha pada mereka,
maka mereka redha pada Allah. Itulah pengakhiran hidup sahabat. Itulah fungsi ilmu. Lihatlah Nabi telah gerakkan fungsi itu pada sahabat. Umat yang ummi, yang jahil, jadi umat yang mampu menjatuhkan dua imperium besar, Parsi dan Rom. Yang sebelum ni jahil, yang sebelum ni ummi, jadi beriman, jadi reti, jadi bertakwa. Itulah fungsi dia. Jadi apa fungsi ilmu yang kita canang ada pada kita? Jauh pada Allah, menjatuhkan orang lain, sombong dengan orang lain, bangga ilmu kita lebih hebat daripada orang lain. Where is the values? Ini nilai. Baik, kita tengok pentingnya ilmu ni. Allah nak tundukkan pada Yuzaki. Ayat kedua dah jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Yang telah mencipta dan menjadikan kamu daripada segumpal darah. Apa kita dijadikan segumpal darah? Dengan ilmu tadi. Nak supaya manusia sedar diri. Siapa kamu? Yang kamu adalah makhluk yang dijadikan. Bila kamu tu makhluk dijadikan, ingat aku ni Tuhan kamu. Bagaimana kamu belajar ilmu? Kamu belajar apa? Kamu lupakan nisbahkan ilmu tu pada aku. Kamu dijadikan dari segumpal darah, jadi ini, keluar sebagai seorang manusia. Saya cukup tertarik dan terharu dengan satu tulisan seorang doktor bahagian biologi, Dr. Keith Moore. Dalam rumusan dia yang panjang, rumusan ni paling cantik. Dr. Keith Moore sebut apa? Dia kata dalam ayat yang kedua surah Al-Alaq ini, nak menunjukkan bahawa Allah ni nak manusia ni rendah diri. Dia ni asal daripada segumpal darah, kemudian jadi macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni, jadi manusia. Bila jadi manusia, dia lawan Tuhan dia. Bila jadi manusia, dia cabar Tuhan dia. Kalaulah Allah boleh tunjukkan balik setiap kejadian itu, apa yang manusia akan rasa? Dia cuba bayangkan, kita dah jadi lagu ni, Allah boleh screenkan balik. Kalau Allah boleh layarkan balik kamu sebelum jadi lagu ni, inilah kamu. Bapak dengan mak baru berkahwin, ditunjuk pada kita. Berkelamin, keluar oval, jadi zygote, jadi segumpal darah. Oh, aku ni dulu ni. Lepas tu jadi lagu ni, 3 bulan jadi lagu ni, 4 bulan jadi lagu ni, lemahnya titik, keluar. Bila keluar, lupa Tuhan. Bila keluar, tak ingat dia. Bila keluar, cabar dia. Kalau Allah boleh tunjuk balik ni, apa yang kita rasa? Ni je kita. Bila Allah perkenalkan ilmu, dia suruh manusia tunduk terus, jangan sombong. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Inilah penting isyarat itu. Bahkan Allah bersumpah makhluk dia, dan Allah sesekali tidak akan bersumpah dengan nama makhluk dia kalau benda tu tak penting dan tak besar. Dan diletakkan satu surah. Apa dia? Nun wal qalami wa ma yasturun. Sebab ilmu itu ditampung dalam dua benda. Pertama, qalbu, hafalan, dan yang kedua, penulisan. Di mana bukti dia? Surah Ankabut ayat 49. Apa yang disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 49? Disebut fi suduri, ayat tengah tu. Fi suduril ladzina utul ilma. Diletakkan di dalam dada orang-orang yang berilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina,
illa zalimun, dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali hanya orang-orang yang zalim. Ayat depan dia, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm bal wala yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ankabut ayat 49. Allah dah letak Al-Quran, hafalan-hafalan ini di dada orang yang diberikan ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu ada sudut hafalan dia. Bahkan disebut oleh Imam Zahabi dalam Tazkirah Al-Huffaz. Buka kitab Tazkirah Al-Huffaz jilid 1 muka surat 120. Sesungguhnya ilmu yang dimilikan ditampung oleh sahabat dan tabi'in ialah hafalan-hafalan yang ada di dalam dada mereka. Itulah gudang ilmu bagi mereka. Menunjukkan zaman sahabat dan zaman tabi'in belum popular lagi bab penulisan. Ilmu itu ditampung di dalam dada menerusi hafalan. Quran dihafal, hadis dihafal, kaedah dihafal, ilmu dihafal. Tapi mari peringkat yang kedua, penulisan. Dalam surah Taha, apa Fir'aun kata ayat 51? Qala ma balul qurunil ula. Dijawab oleh Nabi Musa ayat 52. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Ayat ni adalah dalih daripada Fir'aun. Bila Nabi Musa menceritakan dia adalah utusan daripada Allah. Aku ni utusan Allah, Tuhan yang menjadikan manusia, menjadikan kamu, menjadikan seluruh alam semesta. Dan dia menjadikan manusia sesuai dengan ketentuan dan qadar yang ditentukan olehnya. Jadi kita semua sebagai makhluk yang dijadikan oleh Allah kena menyembah Allah. Jadi Fir'aun bila dengar hujah daripada Nabi Musa, dia cuba berdalih. Apa dalih dia? Qala ma balul qurunil ula. Bagaimana pula dengan umat-umat yang sebelum ni? Dalih dia, umat-umat sebelum ni ada yang tak mengenal Tuhan, ada yang tak mengenal Allah seperti yang kamu dakwa. Mereka tak sembah Tuhan, mereka tak sembah Allah pun. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, qala ilmuha inda rabbi. Ilmunya ada di sisi Tuhanku. Walaupun mereka lebih awal daripada kita, mereka sembah ke mereka tak sembah, mereka taat ke mereka tak taat, segala amal perbuatan mereka ada di sisi Tuhanku. Fi kitabin, merujuk Lauhil Mahfuz. Maksudnya Allah sendiri pun ada bentuk dan bidang konteks penulisan dia yang nama dia Qalam dan Lauhil Mahfuz. La yadillu rabbi, Tuhanku selama-lamanya tidak akan sesat, wala yansa, dan tidak akan terlupa. Ini bentuk penulisan. Dua benda ni kita kena jaga. Hafal tu hafal lah, hak tulis tu tulislah. Sebab hak bahagian hafal ni tak semua manusia tu kuat hafalan dia. Jadi hak mana tak kuat, catatlah dalam bentuk penulisan. Tengok zaman Nabi. Zaman Nabi ada sahabat yang dah mula menuliskan hadis, iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi Nabi larang pada masa tu takut tertukar, sebab wahyu Quran masih belum habis turun. Takut sahabat tu tertukar antara Quran dengan hadis Nabi. Takut dia tulis-tulis, orang ingat hadis Nabi tu pun Quran. Tapi bila tengok karakter Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi membenarkan dia tulis, sehingga dia menghimpun hadis-hadis daripada Rasulullah dan menamakan As-Sahifah As-Sadiqah. Kerana karakter dia pandai menulis, dia pandai mengeja, dia pandai membaca. Ada orang lain dia ngerti tulis tapi tak pandai eja. Bahaya tu tuan-tuan. Kita reti tulis, kita tahu, kita tulis ni, aku tulis ni, saya ada buku. Macam anak kita belajar sekolah, kita suruh tulis, dia tulis juga. Tapi apa benda dia tulis, tak tahu. Huruf A ada, huruf H. Cuba kamu baca, kamu tulis. Saya pun tak tahu. Dah cikgu suruh tulis, saya tulis. Dia tulis, dia pun tak tahu. Orang lain pun tak reti nak baca, dia tulis.
Tapi karakter tu tak ada pada Abdullah. Nabi benarkan Abdullah tulis. Bahkan pentingnya ilmu, lihat sejarah selepas Perang Badar. Perang Badar menyaksikan ramai musuh ditawan. Kalau mereka nak tebus diri mereka, yang mempunyai harta boleh membayar dengan jumlah tertentu. Dia bayar jumlah tertentu, dia dibebaskan Nabi. Tapi kalau dia tak mampu menebus dengan harta, hak reti membaca, reti menulis, kalau nak tebus diri dia, dia kena mengajar 10 orang anak orang Islam. Dia kena tangkap, dia kena tawan. Dia tak ada harta nak tebus diri dia. Jadi dia reti baca, dia reti tulis. Nabi kata nak tebus diri kamu, ajar anak orang Islam 10 orang. Seorang ajak 10, seorang ajak 10. Ni pentingnya Nabi mementingkan ilmu pengetahuan. Nampak biasa, tapi pentingnya belajar membaca, pentingnya belajar menulis, pentingnya ilmu tu. Ini adalah program daripada Allah nak menunjukkan satu kaum ataupun satu golongan manusia yang tak tahu apa-apa. Dengan Al-Quran, maka ilmu itu dapat mengubah mereka menjadi manusia yang hebat pada zaman mereka. The golden age at the time. Inilah yang kita patut buat. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Dia mengajarkan kamu Al-Kitab, Quran. Dan dia juga mengajarkan Al-Hikmah. Di sini poin dia. Bila sebut Al-Hikmah, ramai ulama-ulama mengatakan hikmah itu adalah hadis Nabi. Tetapi bila kita memerhatikan bahasa Arab yang sebenar sebagai contoh, apakah dia hikmah? Hikmah ni lafaz mushtarak, tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, lafaz mushtarak ini lafaz yang banyak makna. Maksudnya bila sebut kalimah hikmah tu, dia tak boleh nak kata satu ni confirm yakin makna dia. Ada lagi hal lain. Contoh, dalam satu tesis konsep pendidikan hikmah dalam Al-Quran, antara yang disebutkan makna-makna bagi hikmah, pertama, mereka memaknakan hikmah ini an-nubuwah war-risalah. Makna bagi hikmah ialah kenabian dan kerasulan. Satu. Makna bagi hikmah yang kedua, lain makna dia. Makna dia tafsirul Quran wa ta'wiluhu. Ada ulama yang mengatakan makna hikmah ialah seseorang yang mengetahui tafsir Al-Quran dan takwilnya. Ada lagi yang ketiga, al-ilm wa fahmid daqa'iq wal fiqh fid din, iaitu orang-orang yang mengetahui rahsia-rahsia di dalam agama secara terperinci dan detail. Itulah al-hikmah. Ada lagi ma'rifatuddin wa amaluhu, iaitu orang yang mengetahui tentang agama dan beramal dengannya. Itulah hikmah. Yang kelima, al-amalus salih. Orang yang beramal salih, itulah orang yang diberikan hikmah. Ada yang kata mamnu'uz zulm. Orang yang diberi hikmah ialah orang yang menghalang orang lain daripada melakukan kezaliman. Ada lagi al-wa'zu wat tazkir, iaitu memberi nasihat dan peringatan. Itu juga hikmah. Ada lagi ayatul Quran fi awamirihi wa nawahihi, merujuk kepada memahami Al-Quran berupa perintah-perintah daripada Allah dan larangan-larangan daripadanya juga adalah hikmah. Ada 15 makna hikmah. Jadi mana makna yang sebenar? Jadi itulah antara hikmah-hikmah dia. Mengajarkan Quran, Alkitab dan hikmah. Tuan-tuan rasa yang mana paling sesuai? Saya lebih suka memilih hikmah pada yang ketiga tadi. Al-ilm wal fahmid daqiq fil fiqh fid din, iaitu manusia yang diberi kefahaman yang dalam tentang agama dan mengetahui rahsia-rahsia syariat dalam agama dengan terperinci. Itulah hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun.
dan dia juga mengajarkan kamu sesuatu yang kamu tidak ketahui. 9:22 sampai berapa ni Ustaz? Sampai 9:30. Oh, 8 minit lagi boleh Saya baru nak semangat ni. Ingat sampai 12:30. Tak apalah. 9:30 pun 9:30 lah. Okey. Baik, tengok mengajarkan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Macam ni. Bila kita tengok ilmu tadi, penisbahan dengan Allah. Zaman Nabi masih belum ada pemerincian, pendisiplinan satu-satu ilmu secara khusus. Nabi ajak Quran, Nabi ajak hadis ataupun sunnah baginda. Tapi tak didisiplinkan, diperincikan walaupun benda tu ada. Contoh, kita hari ini ulama-ulama kemudian nak memudahkan kita belajar. Lalu dia disiplinkan satu-satu ilmu. Kalau macam ni, disiplin dia, kaedah dia dinamakan ilmu tafsir. Dalam tu adalah bab-bab. Yang ni dipanggil ilmu tafsir. Kalau macam ni dia punya disiplin, dia punya kaedah, dia punya sumber, dipanggil ilmu hadis. Kalau macam ni dipanggil ilmu tauhid. Kalau macam ni dipanggil ilmu fiqh. Kalau macam ni dipanggil ilmu sejarah. Kalau macam ni dipanggil psikologi. Kalau macam ni dipanggil ilmu nahu. Yang ni ilmu saraf. Yang ni ilmu balaghah. Ada ma'aninya, ada bayan, ada badiknya. Yang ni ilmu mantik. Nabi ajak tidak ada pemerincian tadi. Nabi ajak umum. Tetapi ulama kemudian dia nak memudahkan kita belajar. Mudahkan kita belajar, dia perincikan satu-satu tu. Jadi hari ini kalau kita nak khusus, aku nak belajar tafsir, pergi kepada ilmu tafsir. Tetapi ingat, tugas ilmu yang sebenar apa dia? Sebab itulah dalam diri kita ni dilatih minda. Dalam minda kita ada folder, ada kotak. Ada kotak tafsir, ada kotak hadis, ada kotak sejarah, ada kotak mantik. Baik. Tugas ilmu yang sebenar masuk celah-celah folder tu, bukan masuk dalam folder. Masuk celah antara folder, buang hijab folder tadi. Tu tugas ilmu. Tugas ilmu ialah untuk menafikan hijab-hijab tadi supaya ada connection. Bukan nafikan ilmu dalam folder. Bukan tugas ilmu masuk dalam ilmu tafsir nak padam ilmu tafsir. Masuk dalam ilmu mantik nak padam ilmu mantik. Tak. Dia nak padam tepi folder tu. Ni kotak, padam tu. Nak suruh ilmu tafsir ada hubungan dengan ilmu hadis. Buang folder tadi. Nak suruh ilmu hadis ada hubungan dengan tauhid. Padam folder. Nak suruh tauhid ada hubungan dengan fiqh. Fiqh dengan sejarah. Sejarah dengan mantik, nahu, sorah, balaghah. Semua ada connection. Tu tugas ilmu. Tak mau bagi kita rasa ilmu tu terasing. Tafsir, hadis. Memanglah disiplin tu berbeza. Tapi dia punya connection kena ada. Mereka tak boleh sama sekali berdiri atas kaki mereka sendiri kecuali ada hubung kaitnya. Itulah Quran, itulah sunnah. Itu tugas ilmu yang sebenar. Siapa yang dapat hilangkan folder ini, maka Allah berikan hikmah pada dia. Hikmah itu akan datang daripada kepelbagaian ilmu tadi. Kita akan mudah tangkap sesuatu benda. Contoh, dalam Quran banyak benda yang kita tak tahu pun. Contoh, kalau Allah tak cerita pasal Nabi Nuh, agak-agak kita kenal tak Nabi Nuh hari ni? Contoh saja tu. Allah tak cerita pun pasal Nabi Nuh. Agak-agak kenal tak Nabi Nuh? Kita kenal Nabi Nuh hari ni sebab Quran cerita. Kita belajar dengan Quran, mengaji Quran, ustaz duk cerita, ustaz pun ambil dalam Quran. Kalau Quran tak cerita, kenal tak Nabi Nuh? Tak kenal. Kita tak akan mengenali Nabi-Nabi dan Rasul. Nasib baik Allah cerita 25 orang tu. Kalau Allah tak cerita 25 orang tu, cerita Nabi Muhammad. Mungkin tak kenal Nabi Ayub siapa, Nabi Yunus siapa, Nabi Lut siapa. Mungkin kita tak kenal. Antara lain Allah bagi kita tahu benda yang kita tak tahu, Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman berkurun lamanya difitnah, tuan-tuan. Cuba baca kes Nabi Sulaiman kehilangan cincin dia. Bila Nabi Sulaiman kehilangan cincin dia tu siapa ambil? Siapa ambil cincin dia? Iblis ambil kan? Iblis ambil menyamar jadi Nabi Sulaiman. Waktu menyamar itulah dia mengarang kitab sihir. Dia tulis kitab sihir, nisbahkan atas nama Nabi Sulaiman, dia pergi sorok bawah singgah sana Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman dapat balik cincin dia dan memerintah sampai Nabi Sulaiman wafat, Iblis tadi menyamar jadi orang biasa. Wahai orang-orang, tahu tak kamu sebenarnya yang Nabi Sulaiman waktu dia hidup ni, dia boleh memerintah jin, dia boleh mengawal angin, dia boleh bercakap dengan binatang, bukan kerana dia Nabi pun, bukan kerana mukjizat pun. Sebenarnya dia ada kitab sihir dia. Kamu tahu daripada mana? Nak tahu semua, mai ikut aku. Dia sembunyi bawah pada hayat dia tulis hari tu. Jadi bila bongkar benda tu, jumpalah kitab tu. Inilah kitab Sulaiman. Sebenarnya dialah ketua penyihir di kalangan penyihir-penyihir ada. Berapa lama Nabi Sulaiman nama dia difitnah. Bahkan tuan-tuan kalau baca tentang golongan occult dan black witch, salah silah, mereka pun ada salah silah sihir mereka, naik, siapa ketua penyihir sebenar? Nama Nabi Sulaiman ada di situ. Siapa yang nak bersihkan nama Nabi Sulaiman ni? Dituduh sebagai ketua bagi segala penyihir. Kalau Allah tak buka rahsia ni, macam mana? Lebih parah kalau kita tak mengetahui suatu boleh makan akidah. Apa yang Allah bentangkan pada kisah Isa alaihissalam? Allah cerita yang sebenar, yang disalib di tiang salib tu rupanya bukan Nabi Isa. Isa telah kami angkat bersama kami rupakan dia orang lain. Judas Iskariot si pengkhianat dengan rupa yang mirip dengan dia, yang tu dipalih. Kalau Allah tak cerita yang sebenar, agak-agak pemahaman kita hari ini di tiang salib tu siapa? Kalau Quran tak cerita betul, agak-agak kita pun sama macam saudara Nasrani kita, hak kena salib itulah Nabi Isa. Kalau Quran tak cerita, Quran cerita dan membenarkan hak sebenar. Kalau tidak, bahaya tuan-tuan, akidah boleh terpesong. Akibat tak percaya kepada Quran itulah mereka masih menganggap yang kena salib itu adalah Isa alaihissalam, bukannya orang lain. Akibat ketidaktahuan akidah boleh leper, tuan-tuan. Ambil satu contoh paling mudah. Dalam banyak-banyak rasul, jumlah rasul yang sebenar ada berapa? 313. Hak Allah bagi tahu dan disebut nama 25. Kalau Allah suruh cari sendiri, baki lagi senang ke mudah? Aku bagi kat kamu 25 nama. Cari sendiri hak baki dia tu, senang ke mudah? Oh, apa lagi ya nama rasul ni? Duduk di mana? Diutus di mana? Kepada kaum mana? Kitab apa turun pada? Payah dah. Hak 313 baki tu payah. Hak 25 Allah cerita pun malas lagi nak baca Quran. Hak Allah cerita dah pun kita malas nak baca Quran. Kadang-kadang bila sebut Nabi ni tertukar. Orang sebut Nabi Yunus, oh teruk umat Nabi Yunus. Jantan sama jantan, betina sama betina. Bila masa pula umat Nabi Yunus, tu Nabi lain. Nabi apa? Nabi Lut. Oh, Nabi Lut rupanya. Ingat ke Nabi Yunus? Kadang-kadang kita pun tertukar. Itu parah dia. Rajin-rajinlah mendekatkan diri dengan Quran. Fazkuruni azkurkum wala takfurun. Perbanyakkanlah mengingati aku, nescaya aku akan ingat pada kamu. Dan jangan dan berbanyakkanlah bersyukur kepadaku, jangan sesekali mengingkari aku. Allah minta kita ingat dia, memperbanyakkan menyebut asma-asma'nya, banyakkan bersyukur kepadanya. Ada satu riwayat dalam tafsir Imam Ibn Katsir, riwayat daripada Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab mengambil periwayatan daripada Hisham bin Sa'id. Hisham bin Sa'id mengambil periwayatan daripada Zaid bin Aslam. Ada satu kisah Nabi Musa, Kalimullah, pernah bertanyakan secara terus dan langsung dengan Allah.
wahai Tuhanku, bagaimanakah cara aku nak bersyukur kepada kamu? Nabi Musa tanya Allah, bagaimana cara aku nak bersyukur pada kamu? Mudah. Perbanyakkanlah mengingati aku dan jangan sesekali melupakan aku. Tuhan suruh ingat dia banyak-banyak, jangan sekali lupakan dia. Bila kamu mengingati Allah, nescaya itu tandanya kamu bersyukur. Bila kamu melupakan dia, itu tandanya kamu mengkufuri dan mengingkarinya. Jadi banyak ingat Allah. Ada satu kes yang special. Saya ingat ramai orang tak terfikir nak tanya, tapi nasib baik ada riwayat ni, sebuah asar yang panjang. Riwayat daripada Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ibnu Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, Al-Hasan Ibnu Muhammad Ibnu As-Sabah telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Imarah As-Sadalaini telah menceritakan kepada kami, Makhul Al-Azdi, yang mengatakan asar ini Makhul pernah bertanya kepada sahabat besar Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Ibnu Umar, bagaimana pendapat kamu tentang seseorang yang pernah dia ni minum arak, tetapi dia sentiasa ingat Tuhan? Dan mungkin seseorang yang pernah berzina, tetapi dia sentiasa ingat Tuhan. Bagaimana mungkin seseorang tu pernah mencuri, tetapi dia seorang yang mengingati Tuhan? Mungkin kita tak pernah fikir tanya soalan ni. Soalan ni secara rumusannya dia tanya macam ni, orang tu mungkin pernah buat dosa besar, dia mungkin pernah mencuri, tapi dia ni sentiasa zikir ingat Allah. Lagu mana keadaan dia? Adakah Allah ingat juga pada dia sebab dosa besar yang dia buat? Atau mungkin seorang tu pernah berzina, tapi dia ingat Tuhan. Dia pernah minum arak, tapi dia ingat Tuhan. Dia pernah mencuri, tapi dia ingat Tuhan. Sebagaimana firman Allah ayat tadi, fazkuruni azkurkum, kamu ingat aku ingat kamu, tapi dia buat dosa besar. Lagu mana pandangan kamu? Baik, apa Ibnu Umar jawab? Ya, Allah akan mengingati orang yang mengingati dia, tetapi bagi pelaku-pelaku dosa tadi, Allah akan mengingati mereka dalam keadaan laknat dia. Allah ingat, tapi dalam keadaan laknat dia akibat perbuatan dosa. Lagu mana nak buang benda tu? Dia kena bertaubat dan berhenti daripada melakukan hal tersebut. Hak dia buat dosa tu dosa, hak dia ingat Allah tu cantik. Tapi kalau nak bagi Allah ingat dia juga dalam keadaan baik, dosa hak dia buat, berhenti, bertaubat. Ya Allah, dulu aku ni pernah mencuri, aku bertaubat tak mau mencuri dah. Lepas tu kita ingat Allah, Allah akan ingat dalam keadaan baik. Tapi duk main zikir-zikir, hari ni telur ayam orang 3 biji hilang, zikir lagi, oh aku ingat kamu ya Allah. Lepas tu esok duit masjid 3,000 dia kebat, oh subhanallah, subhanallah. Jadi adakah Allah ingat dia? Ingat, tapi dalam keadaan laknat. Tu jawapan Ibnu Umar. Tapi dari sudut tasawuf, Allah lah yang lebih mengetahui bagaimana seseorang itu benar-benar ikhlas mengingati dia, dan Allah akan mengingati orang tu balik. Sebab tu dalam takwil ayat Ali Imran 102, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwil ulama salaf tentang ayat ni apa dia? 3 benda. Hendaklah kamu sentiasa mentaati Allah, jangan sesekali menderhakainya. Sentiasalah mengingati Allah, jangan sesekali melupakannya. Sentiasalah bersyukur kepada Allah, jangan sesekali mengingkarinya. Itulah ittaqullaha haqqa tuqatih. Oh, lebih 6 minit Ustaz, minta maaf. Okey, boleh tak malam ni? Boleh tak sesuatu? Saya takut saya syok seorang-seorang. Saya harap malam ni kita sama-sama dapat manfaat, sama-sama dapat ambil iktibar daripada apa yang kita bincangkan. Allah lah yang memberikan kefahaman kepada tuan-tuan. Tugas saya sebagai wasilah hanya menyampaikan. Saya tak ada jaminan, saya sampaikan tuan-tuan boleh faham, bukan dalam jaminan saya. Allah yang bagi faham, saya tolong sampai, tolong ceramah, tolong cerita. Yang bagi faham Allah.
100% pun Allah, yang dapat 80% pun Allah, yang separuh pun Allah, yang tak dapat langsung pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun, bukalah pintu-pintu hati kami untuk sentiasa menerima kebenaran, petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Perbaikilah akhlak-akhlak kami, halalkanlah rezeki-rezeki kami, dan permudahlah urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah ya Tuhanku. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, dosa umat-umat Islam sama ada yang masih hidup dan meninggal dunia, dan seluruh dosa umat Islam yang berada di atas dunia ini ya Allah ya Tuhanku. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan dan doa kita. Akhir kalam yang baik tetap datang dari Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena tu tak ada orang lain, datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.